Alhamdulillah, Minda Intelek kembali bertemu dengan anda di ruang udara Radio Salam FM Jakim, dan kita akan terus berkongsi pelbagai info berkenaan dengan buku-buku terbaru di pasaran. Dan Alhamdulillah, kita bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya bersama dengan tetamu juga seorang penulis, iaitu yang berbahagia Dr. Anwar Isnin daripada Fakulti Sains Kesihatan UKM. Dan bersama beliau sebuah buku yang cukup menarik sebenarnya untuk dikongsikan dengan rakan-rakan pendengar Salam FM, iaitulah buku yang berjudul Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Makmal Perubatan. Sebelum itu, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dalam rancangan Minda Intelek. Dan kali ini, kalau sebelum ni Doktor ada cerita tentang pelupusan sistem pekerja, pernah bercerita tentang keselamatan di sekolah. Kali ini dikhususkan untuk makmal perubatan, Doktor. Mungkin sebagai pengenalan awal, Doktor boleh kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kenapa agaknya Doktor fokuskan pula keselamatan dan kesihatan pekerjaan itu di makmal perubatan, bukan di kilang, bukan di mana-mana sajalah. Okey. Kalau kita lihat keselamatan dan kesihatan ni, dia berada di hampir semua aktiviti kerja. Okey, betul. Okey, semua sektor. Okey, saya fokus kepada makmal di makmal perubatan ni disebabkan kalau kita tengok perkhidmatan makmal perubatan ni merupakan salah satu elemen penting yang menggerakkan sektor perubatan. Yang maknanya kalau kita pergi hospital yang memproses darah ataupun apa-apa saja yang diambil daripada pesakit, dia akan dihantar kepada makmal. Ya. Dan makmal perubatan ni di negara ni melakukan kira-kira 240 juta ujian setahun. Wow. Ataupun bersamaan dengan 650,000 kali sehari pengujian sampel-sampel darah kita tu. Jadi pekerja di makmal perubatan ni sentiasa terdedah kepada pelbagai jenis bahaya, memandangkan kekerapan mereka tu mengendalikan spesimen klinikal. Okey, so berikutan dengan itu, perkhidmatan di makmal perubatan ni memerlukan satu pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang khusus untuk mengurangkan risiko bahaya yang pekerja-pekerja hadapi. So buku ni sebenarnya saya menulis berasaskan kepada pemerhatian. Yeah. Berhubung dengan permasalahan yang dihadapi dalam makmal-makmal perubatan, menjelaskan apa yang kekurangan perlu diatasi. So ini merangkumi sebab kita berada di Fakulti Sains Kesihatan, kita terlibat dengan makmal-makmal yang berkaitan dengan perubatan. Yeah. Klinikal, memproses darah, cecair-cecair badan yang lain. So saya melihat pentingnya ada buku ni sebagai satu rujukan kepada bukan sahaja pengendali makmal tu, tetapi pelajar-pelajar. Contohnya kita ada khusus untuk makmal perubatan ni. Contohnya biomedical, ataupun MLT, Medical Lab Technologies, ataupun juru teknologi makmal perubatan. So buku ni sesuai untuk mereka. Selain daripada masyarakat awam, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi di makmal tu. Ya. Dan kebiasaannya apa aspek yang ditekankan? Adakah keselamatan dari sudut mungkin dari segi prosedur kerjanya, ataupun mungkin ada kaitan dengan pakaian yang digunakan ketika kerja, ataupun apa lagi di environment kerja yang ditekankan dalam buku ini? Okey, buku ni kita memperlihatkan tentang hazard yang terdapat di dalam makmal. Hazard. So hazard ni berlaku pada beberapa peringkat. Yeah. Contohnya kalau kita ambil, mudah kita nak gambarkan, katalah pesakit datang menghadap bersama dengan doktor. Yeah. Okey. Pesakit yang datang tu kita tak tahu pesakit tu membawa penyakit apa. Ya, betul. Penyakit pernafasan, penyakit apa. Okey. Kemudian doktor ataupun nurses akan mengambil darah. Nurses tu pun sendiri tak tahu penyakit apa yang dibawa oleh pesakit ni. Tu, this a hazard. Yeah. HIV ke, apa-apa penyakit berkaitan dengan darah. Okey. Kemudian, semasa kita mengambil darah, ada kes tercucuk jarum di tangan. Semasa kita syringe, kita ada jarum kan? Yeah. Kita masuk balik. Sebab tu kita dilarang recap balik. Ataupun lepas kita suntik, mengambil darah, kita kena masuk dalam bekas syring tadi ke sharp bin terus. Kita tak boleh recap balik. Ya. Bila kita recap, dalam keadaan kuantiti pesakit yang ramai, kita mungkin tersilap dan tercucuk
jari. Dan kita tak tahu darah tu ada apa. Ya. Ada HIV ke, hepatitis, kita tak tahu. Itu hazard. Kemudian apabila darah tu diambil, dia akan hantar ke makmal. Pihak staf-staf di makmal pun tidak tahu apa kandungan tu, kecuali ada label. Ada label. Biasanya kalau HIV, dia akan tahu label setiap HIV. So semasa dalam makmal, mereka akan mengendalikan spesimen tu. Termasuklah darah, sputum, apa-apa saja liquid, body liquid ataupun cecair badan kita. Okay, semasa dia proses, ada kemungkinan terjatuh, pecah, tertumpah, terpecik. Dan ini semua mengakibatkan hazard kepada pekerja. So, buku ni memperihalkan lengkap. So, kalau terjadi, apa perlu buat? Bagaimana kita nak mengenali hazard, identify hazard tu, macam mana kita nak menilai hazard tu, dan macam mana kita nak mengawal hazard tu. So, buku ni kita dalam ruang lingkup yang lengkap lah kita mengajar. Jadi, kalau dekat mak-mak tu, dia punya kerja pun agak kompleks kan. So maknanya dari segi penelitian untuk memastikan selamat ataupun rasa macam agak kompleks jugalah untuk kita perhalusi satu persatu kan doktor. Okey, mungkin lepas ni doktor akan kongsikan dengan kita contoh-contoh study case yang doktor dah buat dalam menghasilkan buku ini, dan insya-Allah kita akan lihat seketika kembali bersama dengan Dr. Anwar Isnin untuk kita berbicara tentang buku Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Makmal Perubatan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka kembali.